Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4. Jom belajar bersama Cikgu Suzana. Assalamualaikum murid-murid. Jumpa lagi kita di tajuk Peraturan Keselamatan Bahan. Cikgu doakan semoga murid-murid semua berada di dalam keadaan yang sihat dan ceria selalu. Murid-murid, mengapakah kita perlu patuhi peraturan keselamatan bahan? Kita perlu mematuhi peraturan keselamatan bahan ini kerana terdapat pelbagai jenis bahan yang mudah terbakar, mudah rosak dan berbahaya. Yang berikut ialah peraturan keselamatan bahan yang perlu dipatuhi. Yang pertama, bertanyakan cara penggunaan bahan yang betul kepada guru. Ianya perlu supaya tidak berlaku kejadian penyalahgunaan alatan atau bahan di bengkel. Yang kedua, simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. Di dalam bengkel terdapat rak-rak bahan yang telah dilabel dengan namanya sekali. Sebelum menyimpan bahan atau barang, pastikan letak di tempat yang sepatutnya, terutamanya bahan yang mudah terbakar ini. Yang ketiga, berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Bahan-bahan yang berbahaya jika tidak digunakan dengan betul, ianya boleh mendatangkan kemudaratan. Yang keempat, bersihkan bahan yang tumpah di atas lantai dengan segera. Jika ianya tidak dibersihkan dengan segera, ianya kemungkinan menyebabkan lantai menjadi licin dan menyebabkan murid-murid boleh jatuh. Yang kelima, gunakan bahan dengan berhemah dan cermat. Ianya dapat mengelakkan pembaziran dan kerosakan kepada bahan. Yang terakhir, simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai. Ianya untuk mengelakkan kerosakan kepada bahan, terutamanya bahan yang diperbuat daripada kaca dan sebagainya. Semoga murid-murid dapat mematuhi peraturan-peraturan ini demi keselamatan kita bersama. Jom kita fahami pula simbol dan tanda keselamatan yang terdapat di dalam bengkel. Apa itu simbol dan tanda keselamatan? Simbol dan tanda keselamatan ialah lambang atau penyataan untuk memberikan peringatan tentang bahaya yang mungkin berlaku jika kita tidak mematuhinya. Mari kita lihat maksud warna pada simbol dan tanda keselamatan. Warna merah bermaksud larangan. Larangan ini bermaksud kita tidak dibenarkan melakukan perkara yang ditunjukkan. Selain itu, warna merah bermaksud pemadam api. Warna kuning bermaksud perhatian, amaran, waspada dan potensi bahaya. Ianya bermaksud kita perlu memberi perhatian dan waspada sebelum melakukan sesuatu perkara kerana ianya berpotensi mendatangkan bahaya kepada kita. Warna hijau bermaksud zon aman dan pertolongan pertama. Ianya menunjukkan sesuatu itu boleh dilakukan apabila berlaku sesuatu kecemasan. Warna biru bermaksud wajib dipatuhi. Ianya menunjukkan sesuatu arahan atau perkara itu mesti dipatuhi. Warna seterusnya ialah warna putih, bermaksud informasi umum. Ianya merupakan pemberitahuan umum tentang sesuatu perkara yang ingin disampaikan.
Mari kita lihat beberapa contoh simbol dan maksudnya yang sering kita jumpa di mana-mana. Mari kita lihat simbol yang pertama. Simbol yang pertama ini menunjukkan kawasan perkumpulan apabila berlaku kecemasan seperti kebakaran, runtuhan dan sebagainya. Simbol yang kedua menunjukkan laluan keluar apabila berlaku sesuatu kecemasan. Simbol yang ketiga bermaksud kawasan tersebut merupakan kawasan larangan merokok. Simbol yang keempat menunjukkan peringatan tentang penjagaan kebersihan di kawasan itu. Simbol yang kelima, dilarang menyentuh bahan-bahan ini. Simbol yang keenam menunjukkan alat pemadam api. Simbol yang ketujuh bermaksud bahan mudah terbakar. Bahan-bahan yang ada simbol ini menunjukkan ianya mudah terbakar dan kita perlu berhati-hati. Simbol yang ke-8 bermaksud berwaspada lantai licin. Simbol yang ke-9 menunjukkan gunakan pelindung mata. Dan simbol yang terakhir yang akan cikgu tunjukkan ialah simbol gunakan pelindung tangan. Murid-murid boleh melihat pelbagai simbol tanda keselamatan di mana-mana sahaja. Ini adalah di antara contoh-contoh yang dapat cikgu tunjukkan. Murid-murid boleh melayari internet dan mencari simbol-simbol yang lain sebagai pengetahuan. Sekian sahaja pelajaran kita hari ini. Semoga bertemu lagi di video yang akan datang. Jaga diri, ikut SOP. Bersama kita memutuskan rangkaian virus COVID-19 ini. Assalamualaikum.